71 berkenur. Kalau di segi kawasan, kita ada kawasan Niah dan kawasan Sebuti. Populasi 63,000 lebih, pengundi 12,756, dia dalam 48% wanita, yang selebihnya lelaki lagi. Dalam 20 lebih peratus dari segi belianya, banyak pembangunan dapat dilaksanakan. Ya, kita amat berterima kasih kepada kerajaan ya, atas beberapa kelulusan untuk pembangunan yang dilaksanakan. Kalau kita lihat yang melibatkan infrastruktur, iaitu jalan, elektrik dan juga air, alhamdulillah bagi kawasan kita dah hampir 100%. Ya. Kita ada beberapa tempat pelancongan yang dibangunkan, ya, di antaranya yang memang tersohor, iaitu Pantai Tusan. Kita telah membangunkan kawasan tebingan sungai Sebuti di Niah, iaitu kawasan Sepupok. Ini adalah di antara tempat-tempat yang kita rasa dapat membangunkan ekonomi melalui tarikan pelancongan. Ya, waterfront kita begitu cantik sekali, pantai yang cantik. Kita juga disediakan homestay. Internet connectivity, satu keperluan semasa sekarang ini. Pembangunannya sedang dilaksanakan, pembinaan menaranya. Yakinlah ya, dengan kerajaan sekarang ini memang berusaha sedaya mungkin untuk dapat mencapai internet connectivity itu ke setiap pelosok kawasan, ya. Karena pembangunan kita banyak kepada luar bandar. Kita juga masih menunggu siapnya mini stadium kita. Ini masih di fasa 1, ya. Dan selain daripada itu, saya melihat satu ruang dan peluang di bidang pertanian sebenarnya. Dapat melibatkan diri dalam bidang ini satu peluang yang sangat besar. Ya, sebab tanah kita subur. Selain daripada itu juga sekarang ini kita lihat harga kelapa sawit sudah meningkat tinggi. Ini merupakan satu peluang kerana pada masa yang sama sekarang ini kita banyak bersandar kepada buruh luar. Ya, kita harap agar anak-anak belia kita terutamanya kita jangan memilih pekerjaan. Ya, peluang dibuka untuk kita melibatkan diri dengan bidang perniagaan, bertani, satu perniagaan dan mendatangkan pendapatan yang sangat baik. Tak payah lagi kita tengok tanaman sayur. Sayur tidak ada yang harganya RM1 sekarang ini. Semuanya RM2 ke atas. Gunakan kesempatan yang ada, peluang yang ada. Kalau Giat Mara kita disebuti ini, kita lebih kepada keperluan setempat, iaitu lebih kepada otomotif, pembaikan motosikal, kereta. Itu satu daripada khusus yang kita minta sebenarnya sebab itu keperluan di kawasan kita. Kita juga ada PPKS ya, di Miri, ILP di Miri, tapi kita dengan Miri adalah dekat. Jadi jarak bukan menjadi masalah lagi dengan perhubungan yang sangat selesa. Selain daripada itu juga college vocational. Kurang berminat dari segi pendidikan per se, ya, dari segi akademiknya, ada tempat untuk latihan kemahiran. Okey, jadi untuk segi bantuan ini kan kita di bawah ada SME, ada kemudahan yang disediakan oleh bank-bank, ya. Kalau untuk wanita, melalui Jabatan Wanita kita juga memberi peluang permulaan bagi perniagaan ini khusus untuk wanita dan untuk anak-anak klien di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga ada sebenarnya bantuan untuk belia-belia wanis anak-anak klien Jabatan Kebajikan kita. Yang paling penting adalah anak-anak kita harus berusaha, ya, untuk mencari di mana yang lebih sesuai untuk diri sendiri. Melalui kementerian kita iaitu Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ada menganjurkan beberapa kursus, ya, khusus untuk wanita kita. Ada khusus jangka panjang, ada khusus jangka pendek yang memberi kemahiran kepada wanita-wanita kita. PS3, mobile spa, ya, dan selain daripada itu juga urutan di bawah Mama Care, ianya masih dilaksanakan melalui online. Bukan senang sebenarnya, perlu berusaha. Saranan saya kepada anak-anak, khususnya kepada anak-anak remaja kita, berusaha sedaya mungkin, gunakan kemudahan yang ada disediakan oleh kerajaan kita dan terlibat atau libatkan diri kita dalam pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. Lihat peluang persekitaran, ya, ambil peluang persekitaran tersebut. Mula berniaga, ambil kursus jangka pendek. Kita boleh berniaga dari rumah dulu. Dengan adanya peluang dari segi digital untuk
kita buat pasaran. Ya, wanita kita di kampung, mereka bentuk WhatsApp group untuk berjual beli. Alhamdulillah, yang dulu bukan pandai membuat kuih, memasak, belajar buat kuih, memasak, sama ada belajar sesama sendiri ataupun gunanya Google dan internet. Kita sangat-sangat berterima kasih pada kerajaan kita yang telah banyak membantu, bukan hanya dari segi pembangunan tetapi juga dari segi pembangunan modal insan, dari segi kesihatan rakyat. Ini benar-benar memperlihatkan kerajaan kita sangat prihatin melalui bantuan-bantuan yang disalurkan untuk anak-anak yang baru lahir, untuk ibu yang melahirkan anak, untuk orang tua, untuk yang dialisis. Semua ini sebenarnya ada bantuan daripada kerajaan kita, dan kita mengharapkan agar ini dapat diteruskan dan rakyat kita terus memberi sokongan yang padu kepada pembangunan dan kepada sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh kerajaan kita. Kita masih ingat dengan jelas lagi apa kata arwah Tok Nan dulu. Jaga Sarawak baik-baik. Jadi, toklah peranan kita untuk jaga Sarawak. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jaga Sarawak? Jadi kita bangkitkan semangat jaga Sarawak. Sebagai residen Bahagian Miri, saya rasa itulah tanggungjawab yang amat besar untuk memastikan Bahagian Miri berada di landasan yang betul, karena tanggungjawab itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan mengenangkan pelbagai pembangunan telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Membawa Ketua Menteri telah mengumumkan bajet yang lebih kepada pembangunan, hasil untuk memberi manfaat yang lebih kepada rakyat seluruh Bahagian Miri, lebih kepada infrastruktur, perhubungan dalam darat dan juga bekalan air, digitalization tu. Dengan adanya peruntukan yang lebih kepada pembangunan dapat juga membantu rakyat untuk berkomunikasi pun dari segi logistik dan sebagainya. Dengan adanya pelaksanaan, maka ia lebih memberi kemudahan kepada rakyat untuk berinteraksi. Perjalanan daripada luar bandar ke bandar, dari bandar ke luar bandar akan lebih mudah, di mana rakyat akan dapat menceburi diri dalam aktiviti-aktiviti ekonomi, sokongan kerajaan yang lebih prihatin kepada keperluan rakyat. Jadi ini lebih kepada membantu rakyat untuk menikmati apa juga benih pembangunan yang diberi oleh kerajaan. Kerana kerajaan lebih menumpu pada pembangunan luar bandar, memanglah kita sentiasa peka kepada keperluan rakyat. Kita pernah mengadakan dan akan menjalankan lebih hebat lagi dari segi pembesaran Miri ini supaya sejajar dengan arus pembangunan. Kerana kita ingin mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2030. Pada tahun lepas telah mengadakan satu workshop atau bengkel Greater Miri. Ia lebih menitik beratkan pembangunan. Dari segi penduduk, memang Miri mempunyai penduduk yang kedua terbesar di Sarawak. Dari segi ekonominya, memanglah bertepatanlah, kerana Miri sebenarnya asalnya daripada sebuah bandar minyak. Dan sekarang kita biasa panggil Miri sebagai sebuah bandaraya pelancongan. Sesuatu yang amat kita tekankan supaya apa juga sektor ekonomi, dari segi minyaknya, dari segi perkapalannya, dari segi turismenya, kita mempunyai banyak produk. Kita ada Taman Negara Mulu, Taman Negara Niah, kita ada Logan Bunut. Jadi ini akan digembling sekali supaya apa juga bentuk pasaran ini dapat dinikmati oleh rakyat, menyambung from the town center sampai ke luar bandar. Jadi inilah memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Bandaraya Miri. Sedia berkhidmat untuk rakyat, kerana tugas yang ini adalah untuk mempermudahkan kemudahan yang ada disediakan oleh kerajaan supaya sampai reach to the people. Ini yang penting. Satu cabaran yang amat berat, walau bagaimanapun
Saya memang menyambut cabaran ini sebagai satu cabaran yang dijangka. Kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, beliau banyak telah merubah wajah Bandaraya Miri dan Pegang Miri supaya menjadi sejajar dengan sebuah bandaraya yang maju di negeri Sarawak. Kalau kita lihat dari segi pandangan masa depan, kita lihat pandangan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan juga Menteri Pelancongan, memang kerajaan telah menggariskan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan semula pelancongan domestic tourism. Jadi ini adalah satu peluang untuk kita visit Miri. Start from now. We can gain back our economic momentum. Miri perlu catch up lah supaya kita dapat menghidupkan semula ekonomi Miri. This is the chance for us to revive economy. Memangnya Miri, memang kita mempunyai pelbagai kaum. We consider Miri as a melting pot, mana pelbagai kaum, khasnya bangsa orang Ulu, yang terdiri daripada Kayan, Kenyah, Labit, Orang Penan, Bisaya dan sebagainya. Di samping itu kita ada bangsa Melayu, Jati Merek, Iban, Cina dan sebagainya. Jadi dari segi seni craft memang terkenal, memang dari dulu lagi, utamanya di kawasan Baram, di ulu-ulu bahagian Miri. Penan merupakan kaum yang amat kreatif lah. Satu pendekatan di mana kerajaan sentiasa memberi bantuan, menghidupkan semula seni ini, craft tangan daripada kaum-kaum Penan orang ulu ini memang amat cantik lah, halus, dan boleh kita ketengahkan lagi di pasaran-pasaran di luar Miri supaya ekonomi ini dapat dihidupkan untuk membantu peluang untuk memasarkan barangan craft tangan tempatan. Semangat Miri, semangat Sarawak!